Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan semula cerita yang Abang nak sampaikan daripada pengalaman ramai orang. Kongsikan kepada Abang, hantarkan kepada Abang. Moga-moga cerita mereka disampaikan oleh Abang. Moga-moga juga ada pengajaran untuk iktibar untuk kita semua. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Abang tak nak jerit-jerit. Sebab sekarang ni dah dekat pukul 1. Tak sedap pula kalau pukul 1 terjerit-jerit kan. Jadi, Abang tak nak bercerita panjang sebab cerita kali ni agak panjang dan melerit-lerit sebab melibatkan ada 3 cerita dan cerita pertama ni agak panjang. Jom kita teruskan kepada cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan. Disampaikan oleh orang, betul lah abang cakap kan? Disampaikan oleh seorang budak perempuan, lebih-lebih kurang umur abang juga, berlaku di antara tahun 2018 hingga 2021 dekat satu barek polis di negeri Perak. Tapi abang minta maaf sangat-sangat, abang tak dapat nak bagi tahu nama barek polis ni sebab takut nanti tersalah cerita ataupun terjatuh fitnah, tak sedap pula kan. Tapi watak kali ini abang berikan namanya sebagai Zurin sebab abang dapat mesej daripada salah seorang penonton yang mengatakan Zurin tu adalah nama anaknya dan hari jadi anaknya adalah pada 17 hari bulan 3 yang lepas. Dia dah request awal tapi kadang-kadang abang tak perasan. Jadi ini adalah surprise untuk anaknya. Dia kata anaknya suka menonton video abang. Selamat hari jadi adik Nurin. Semoga uncle kan, pakcik doakan supaya dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan menjadi anak yang berjaya satu hari nanti. Siap buat request lagi. Siap buat apa tu? Wish, bukan request, wish. Okey. Cerita dia macam ni. Sebenarnya Zurin, dia pernah kahwin. Tapi lepas tu, dia bercerai dan pada tahun 2018, dia berjumpa jodoh untuk kali yang kedua. Dan jodoh kali yang kedua ni, dia berkahwin dengan seorang anggota polis. Dan anggota polis ni memang ditempatkan di salah sebuah balai polis di negeri Perak. Tapi abang tak boleh beritahu balai polis yang mana. Jadi, kalau tengok daripada cerita, Zurin ni adalah seorang ibu tunggal yang punya 2 anak lelaki. Jadi waktu dia berkahwin untuk kali yang kedua, dia dah memang sedia ada anak daripada perkahwinan pertama. Kalau mengikut daripada cerita yang abang baca lah. Sebab dia sampaikan cerita pada abang melalui email. Cuma sejak daripada itu bermulalah kisah seram yang dihadapi oleh Zurin dan 2 orang anaknya. Okey. Pada satu hari, Zurin rasa macam tak sedap hati bila dia pindah masuk dekat situ. Yang dia duduk sekarang dengan suaminya adalah barek polis yang terletak di belakang balai polis tu. Zurin tak boleh nak keluar daripada rumah tu sebab suami dia memang duduk dekat barek polis tu. Dan barek polis tu, kalau mengikut daripada undang-undang, memang orang tak boleh keluar. Dengan kata lain, sesiapa yang bertugas dekat balai polis tu memang digalakkan untuk duduk di barek polis. Jadi dengan kata lain, barek polis tak boleh kosong. Mestilah ada orang yang tinggal dekat situ. Bagi anak-anak yang tak tahu, barek polis tu adalah tempat tinggal polis yang terletak di dalam satu kawasan pejabat polis lah, balai polis. Jadi Zurin pun tinggallah dengan suami dengan anak dia, 2 orang. Tapi semakin hari dia tinggal dekat situ, dia boleh rasa dalam rumah dia ni macam ada benda yang tak kena. Okey. Antara peristiwa awal yang dihadapi dekat rumah tu, setiap kali dia basuh pinggan ataupun dia tengah menyapu, waktu anak-anak dia dengan suami dia tak dekat rumah, dia selalu dengar orang berbisik-bisik, bercakap-cakap dalam bahasa yang dia tak faham. Kalau dia ada dekat ruang tamu, dia dengar orang bisik-bisik tu dekat dapur. Kalau dia ada dekat dapur, dia dengar orang bisik-bisik tu dekat dalam bilik. Jadi mula-mula dia rasa mungkin ini adalah suara bisikan daripada jiran tetangga. Tapi bila dia amati betul-betul suara bisikan tu, rupanya itu bukanlah bahasa orang kita. Maksudnya bahasa manusia. Macam ada bahasa lain.
Jadi disebabkan tu dia banyaklah mengamalkan selawat-selawat, ayat-ayat kursi setiap kali dia berada dekat dalam rumah tu. Tapi keadaan semakin genting bila pada satu hari anak dia kena penyakit misteri, iaitu anak pertamanya tak boleh kencing. Tak boleh kencing langsung. Dia kencing pun menitis-nitis. Nak kencing tapi tak boleh kencing. Mula-mula Zurin ingat benda ni macam sementara, maksudnya selepas sehari dua dah okey balik. Tapi benda tu dah menjangkau 3-4 hari anak dia merana kena penyakit pelik ni, sampaikan anak dia tak boleh nak duduk dengan betul, rasa sakit sangat-sangat. Dan disebabkan tu Zurin berpakat dengan suami dia bawa anak dia pergi hospital. Dekat hospital, doktor pun buat pemeriksaan, ambil sampel air kencing, ambil sampel darah, sampaikan anak dia buat scan lebih kurang lah, buat scan lah dekat kawasan pudi kencing dan seluruh badan. Anak dia ni ada sakit apa, dan selama tu juga anak dia ditempatkan dalam ward kanak-kanak. Tapi yang paling tak bestnya, hasil daripada ujian hospital menunjukkan anak dia tak ada apa-apa penyakit, normal. Darah okey, kencing okey, buah pinggang okey, pundi kencing semuanya normal. Tak ada apa pun yang silap. Waktu tu Zurin dah rasa macam ini mungkin berkaitan dengan rumah ni. Okey, tak apalah. Jadi lepas anaknya disahkan okey, baik, sihat aja, jadi Zurin bawa balik anak dia ke rumah. Tapi lepas bawa balik anak dia ke rumah, keadaan anak dia tak berubah. Tetap juga anak dia selalu sangat susah nak terkencing. Kencing ada, tapi alahai sikit sangat. Tapi rasa nak terkencing teruk sangat. Jadi untuk yang seterusnya, Zurin berpakat dengan suami dia pergi jumpa seorang pengamal perubatan Islam dekat Kuala Lipis. Dekat Kuala Lipis, Perak Kuala Lipis, Perak lah kot agaknya. Jadi dia jumpalah dengan ustaz kat situ. Jadi ustaz ni punya perubatan dia bagus sikit. Dia baguslah bagi abang. Dimulakan dengan solat hajat, dimulakan dengan zikir-zikir, dan ustaz tu bagi tahu mengikut apa yang dia rasa, rumah Zurin ni sebenarnya adalah laluan orang daripada makhluk alam sebelah. Dengan kata lain, rumah Zurin ni mungkin adalah terletak di jalan raya kalau di alam sebelah. Jadi sebab itulah memang Zurin selalu dengar suara-suara yang pelik-pelik, dan juga anaknya tak boleh kencing sesuka hati. Anak dia memang tertahan-tahan kencingnya. Tapi selepas dibuat perubatan, diubatlah dengan ustaz dia dekat Kuala Lipis tu, akhirnya anak dia pun baik macam biasa. Tapi selepas anak dia baik, menjangkit ke anak kedua pun juga jadi benda yang sama. Anak kedua tak boleh kencing. Kencing-kencing keluarnya setitik dua. Memang teruk bawa pergi hospital. Ingat kan memang ada penyakit hospital, penyakit biasa kan. Jadi bawa pergi hospital. Bila bawa ke hospital, doktor sahkan memang tak ada penyakit. Bawa balik anak tu semula. Lepas tu berubatlah dengan ustaz dekat Kuala Lipis tu. Alhamdulillah budak tu, anak dia yang kedua pun kembali pulih seperti biasa. Dan sejak daripada itu Zurin tahu yang rumah dia adalah tempat laluan makhluk alam sebelah berdasarkan apa yang ustaz tu cakap. Dan Zurin buat tindakan yang sangat drastik, iaitu setiap hari Zurin dengan suami dia pasangkan ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat ruqyah dalam rumah tu secara cakap besar-besaran pula, salah, secara bersepika besar. Pelik pula ayatnya. Secara apa cakap dia pasanglah, pasang kuat-kuat. Ayatnya betul. Dia pasang ayat ruqyah kuat-kuat daripada 8 pagi, 8 malam, 8 malam jejak 8 pagi. Zurin ingat itu adalah cara terbaik untuk menghalau jin-jin tu ataupun makhluk alam sebelah supaya tidak menjadikan rumah dia sebagai laluan. Tapi salah. Makhluk alam sebelah makin marah. Selepas anak dia yang kedua baik daripada penyakit tak boleh kencing, lepas Zurin pun pasang ruqyah kuat-kuat dekat dalam rumah tu,
Orang ketiga yang kena penyakit misteri adalah Zurin sendiri. Tapi bukanlah dia tak boleh kencing. Masalah yang dia hadapi pula adalah asyik kencing. Walaupun tak minum banyak tapi kencingnya melimpah ruah. Sampaikan dia terpaksa beli pampers. Nak jadi cerita, dekat kawasan Barrack Polis tu memang susah dapat air. Kawasan tu memang mempunyai tadahan air yang sangat kurang. Dia pula ada penyakit asyik menjejes-jejes kencing. Satu rumah dah berbau air kencing. Dan dia terpaksa pakai pampers orang dewasa. Dia sedih sangat pada waktu tu, tapi dia bersyukur pada masa yang sama dia anugerahkan seorang suami yang sangat memahami. Jadi terpaksalah Zurin menjalankan aktiviti sehari-hari dengan memakai pampers. Tapi bila dah sampai tak sanggup, dah teruk sangat keadaan Zurin, asyik terkencing aja, nak solat pun susah, nak buat aktiviti pun susah, nak keluar pun susah. Jadi dia pun pergilah jumpa dengan seorang lagi ustaz, tapi kali ni bukan Kuala Lipis. Kalau tak silap abang, kali ni dekat Jengka Pahang. Jadi bila dia berubat dengan ustaz tu, ustaz ni pun buat perubatan Islam, dimulakan dengan semayang hajat, selawat-selawat, adalah ayat-ayat ruqyah yang dia baca. Dan mengikut apa yang dia nampak, sebenarnya rumah Zurin bukanlah laluan makhluk halus. Tapi rumah Zurin adalah perkampungan makhluk halus. Lagi teruk daripada yang pertama tadi. Tapi benda ni dibantah oleh suami dia. Sebabnya suami Zurin, sebelum berkahwin dengan Zurin, suami dia dah duduk rumah tu selama 13 tahun. Tak pernah pun berlaku satu pun peristiwa yang pelik, yang aneh. Suami dia boleh kencing macam biasa. Tergelak pula. Suami dia boleh kencing macam biasa, tak ada masalah pun. Tapi bila berkahwin dengan Zurin, anak-anak Zurin dan Zurin pun sendiri mengalami peristiwa yang pelik-pelik. Jadi selepas dah tahu hasil ujian, hasil daripada penelitian ustaz daripada Jengka tu, tahulah Zurin yang rumah dia ni memang rubah adalah perkampungan orang-orang alam sebelah. Jadi nak tak nak, Zurin teruskan pasang ayat ruqyah kuat-kuat setiap hari. Dan sejak daripada tu, peristiwa demi peristiwa pelik dialami oleh Zurin. Ada sekali malam tu, tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dekat sebelah dia macam ada nenek tua. Nenek tua berbaju putih. Waktu tu Zurin terkejut gila, sampaikan dia meloncat ke atas suami dia sambil menangis-nangis. Walaupun suami dia tak nampak, tapi suami dia tahu bini dia dalam keadaan ketakutan. Dan pada waktu tu memang dia tolong bini dia, sama-sama baca ayat kursi, sama-sama baca selawat Nabi untuk menghalau benda tu. Dan Zurin kata dia boleh nampak ada orang melintas, ada orang memanjat. Keadaan teruk bila waktu malam, waktu siang okey lagi. Tapi waktu siang ada pernah sekali tu anak Zurin sendiri yang kena dengki. Waktu tu kalau tak silap waktu asar, Zurin dengan anak yang nombor 2 tengah tidur dekat ruang tamu. Anak yang pertama ni tengah buat makan dekat dapur. Waktu dia tengah makan, tiba-tiba dia nampak dekat bawah sinki ada satu benda putih bergulung putih macam tu. Mukanya putih, dia ada mukanya putih. Lepas tu panggil nama anak dia 2-3 kali, Helmi macam tu. Anak dia nama Helmi macam tu. Jadi budak ni terlalu takut, dia pun pergi terjah ke arah Zurin. Pada waktu tu dia kejut Zurin macam nak gila, tapi Zurin tak tersedar. Anak dia ambil kunci rumah, keluar daripada rumah, pergi jumpa bapak dia dekat balai polis kat depan. Sebab rumah dia dengan balai polis tak berapa jauh kan. Menangis-nangis budak tu. Dan bila bapak dia balik rumah, dia tengok Zurin tengah tidur. Bapak ni tanyalah kan, kenapa Zurin tidur? Anak tadi berlari keluar ketakutan macam dikacau sesuatu. Dan Zurin cakap dia tak sedar pun anak dia kejut dia. Dan anak tu cerita yang dekat bawah sinki ada makhluk putih tengah memanggil-manggil nama dia. Itu antara peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Zurin, anak pertama dan anak kedua. Dan cerita ini tamat pada tahun 2021 bila Zurin dan suami dia bila suami dia memohon untuk berpindah keluar daripada barek polis tu, untuk pindah ke barek polis yang lain. Tapi pada awal-awal memang tak dapat tukar, sebab susah nak buat pertukaran kan. Tetap juga dia bertugas kat situ, tetap juga kena duduk rumah tu. Tapi pada tahun 2001
permohonan suami Zurin untuk pindah keluar daripada barak polis tu untuk menetap ke daerah lain berjaya, dan daerah yang menjadi pilihan Zurin adalah Melaka. Mungkin Zurin sekarang ada kat Melaka. Jadi abang pun tak pasti dekat balai polis yang mana. Katanya dia masih lagi duduk kat barak polis. Tapi itulah peristiwa yang dialami oleh Zurin, anak-anak dia yang berdua, tentang rumah misteri itu. Tapi yang pelik, mereka bertiga je yang alami. Si suami, bapaknya tak alami apa-apa. Masih boleh kencing, masih boleh buat aktiviti macam biasa. Tapi tak tahulah kenapa, kata Zurin, dia mengalami peristiwa tu. Dan ada satu kesan buruk yang berlaku, kesan daripada peristiwa yang berlaku dekat balai polis tu ialah, sejak daripada tu Zurin senang nampak makhluk alam sebelah. Kadang-kadang nampak dia merangkak, kadang-kadang nampak dia terbang. Tapi bila nampak bayangan-bayangan macam tu, cepat-cepat Zurin berselawat Nabi untuk hindarkan daripada benda tu mengacau dia. Dan sampai sekarang masih lagi Zurin boleh melihat makhluk-makhluk alam sebelah, tapi bukan selalu, kadang-kadang. Jadi cerita pertama dah tamat tentang Zurin dan anak-anak dia, macam mana dia orang sekeluarga menghadapi ujian yang besar selama beberapa tahun sebelum si ayah dapat berjaya pindah ke negeri Melaka. Dan kisah kedua ni pula diceritakan oleh seorang budak lelaki melalui email. Abang letak nama dia Apple, bukan nama sebenar, berlaku pada tahun 2017. Macam ni ceritanya. Pada tahun 2017, Apple ni dah habis belajar, dah tamat belajar, dah dapat ijazah sarjana muda. Dan selepas tu dia cubalah cari kerja. Akhirnya dia jumpa kerja dekat Port Klang. Dan dia sekarang waktu tu 2017 dia duduk dekat rumah mak ayah dia dekat Sungai Besar. Kalau tak silap abang, dua-dua daerah ni dekat negeri Selangor. Jadi bila dia dapat tawaran kerja dekat Port Klang, dia pun gembira. Cuma yang tak berapa nak gembiranya sangat adalah pihak syarikat yang ambil dia kerja minta dia daftar nama, iaitu mula kerja secepat yang mungkin. Dia dapat berita ni adalah pada hari Jumaat dan dia kena lapor diri pada hari Isnin seterusnya. Jadi gelabahlah si Apple ni nak cari rumah bilik sewa. Rumah pun tak mungkin lah nak cari rumah sewa, cari bilik sewa. Jadi carilah dia dekat Facebook, carilah, akhirnya dia jumpa. Dia tak nak rumah yang terlalu mahal, bilik yang terlalu mahal, sebab dia masih lagi belum ada duit, belum ada gaji. Baru je habis belajar, baru nak mulakan hidup. Jadi dalam banyak-banyak bilik sewa yang dia cari, akhirnya jumpa satu bilik sewa yang memang murah dekat kawasan Port Klang. Dan kalau tengok daripada peta, jarak di antara rumah dia dan juga tempat kerja dia tidak terlalu jauh, kurang daripada 30 minit kalau naik motor. Sebab Apple kena fikir juga, waktu tu dia tak ada transport. Abang nak mengelak daripada sebut bahasa Melayu, kan tersalah sebut kerendaan ke kenderaan. Abang sebut transport. Jadi waktu tu Apple tak ada transport. Dia tak ada transport. Yang dia ada transport, tapi yang ada pada waktu tu hanya sebiji motor yang dihadiahkan oleh ayah dia. Jadi motor tu pula memang uzur sangat, tak boleh bawa laju-laju, kena bawa slow-slow. Kalau bawa laju lebih sikit je meletup. Maksudnya rosak lah tengah jalan. Jadi pada hari Ahad, cepat-cepat Apple pun bungkus-bungkus baju, kemas-kemas, teruslah dia bertolak daripada Sungai Besar ke Port Klang, makan masa lebih kurang 2 ke 3 jam, lebih kurang macam tu. Jadi bila sampai dekat Port Klang tu, waktu dia sampai tu maghrib. Jadi bila dah sampai dekat rumah yang sepatutnya dia sewa, bilik sepatutnya sewa, dia berjumpa dengan tuan rumah. Dan tuan rumah pun teruslah jemput dia masuk ke dalam rumah. Pada waktu tu dah lebih kurang pukul 11-12 malam tau. Dan dia bila masuk dekat dalam rumah tu, ada satu benda yang pelik sangat, iaitu semua budak rumah dalam tu tak tidur dalam bilik, semuanya tidur dekat ruang tamu. Terbentang semua, toto-toto, tilam-tilam, siap ada yang bawa katil letak kat ruang tamu. Bila si Apple tanya kenapa ramai-ramai tidur kat ruang tamu, jawapannya adalah panas. Bila tidur kat ruang tamu kan, ruang tamu kan besar, jadi sejuk sikit lah berbanding tidur dekat dalam bilik. Logik jugalah kan. Lepas tu tuan rumah pun bawa lah Apple pergi ke bilik yang sepatutnya menjadi bilik Apple, tempat Apple nak sewa. Bila bilik tu dibuka, ada satu benda yang sangat pelik,
iaitu bilik tu tak berkemas langsung. Ada tilam, ada katil, ada almari, tapi kucar kacir dan berhabuk, seolah-olah bilik tu dah lama orang tinggalkan. Jadi memang tak fikir panjang. Waktu tu kata Apple, dia dah tergerak bilik ni mesti ada yang tak kena. Yang pertama, dia nampak kawan-kawan budak rumah dia semua tidur dekat ruang tamu. Yang kedua, bilik ni bila dibuka berabuk-rabuk. Lepas tu nampak macam dah lama, dah usang. Dia pun tak boleh nak fikir, sebab dia fikir besok nak kerja. Dia perlu mandi, siapkan diri, tidur awal. Dan dia buatlah. Lebih kurang dekat-dekat pukul 2 dia siap mandi, dia siap solat dan dia pun nak tidur. Malam pertama dia dah kena uji. Waktu dia nak tidur, tiba-tiba waktu tu bilik gelap tau. Dia ada cuma dekat luar tu ada lampu jalan. Jadi lampu jalan tu yang menerangi bilik tu lah. Waktu Apple baru nak lelap mata, tiba-tiba daripada pintu dia nampak pakcik gula-gula melompat berdiri sebelah dia. Dia punyalah terkejut waktu tu. Dia bingkas bangun daripada katil, terus dia nyalakan lampu. Bila lampu dia nyalakan, pakcik gula-gula tak ada. Dia dah tergamam. Yang dia nampak ni ilusi atau betul? Rasa macam betul. Jadi dia buat keputusan malam tu tidur buka baju. Buka lampu. Bukan buka baju. Buka lampu. Jadi malam tu dia tidur buka lampu sebab dia rasa memang tak kena. Jadi sepanjang malam lah dia tidur buka lampu. Dan esok pagi dia siap-siap pergi kerja, tak sempatlah nak borak-borak dengan kawan. Jadi malam yang keduanya, bila dia balik daripada kerja, dia buat macam biasa, kemaskan bilik, tak ada apa-apa. Mungkin malam pertama tu dia rasa macam itu mungkin ilusi lah, dia kata. Okey. Jadi malam kedua ni dia dah siap-siap tidur, nyalakan lampu. Dia tak nak tutup sebab dia takut kalau tutup nampak pakcik gula-gula tu melompat-lompat, nanti dia pula huru-hara. Jadi dia nyalakan lampu. Waktu dia nyalakan lampu, dia nak tidur. Sepanjang malam dia rasa macam tidurnya terganggu. Sekejap-sekejap terbangun. Dia rasa macam dah lama sangat dia tidur. Dah rasa macam 4-5 jam tidur. Tapi bila dia terbangun, rupanya dia baru tidur 1 minit. Dia tidur lagi, sambung lagi tidur. Ui, dah lama mimpi macam-macam. Naik roller coaster, pergi manjat gunung, turun gunung. Tapi bila dia terjaga, tengok masih lagi 2 minit dia tidur. Dia kata dia seolah-olah kena ganggu. Jadi dah 2-3 kali terbangun tengah malam cepat-cepat. Dia buka handset, nyalakan ruqyah, nyalakan ayat-ayat suci Quran. Dan Alhamdulillah sepanjang malam tu dia tidur dengan lampu terbuka, dia tidur dengan ayat ruqyah, dan Alhamdulillah dia boleh tidur sampai besok pagi. Tapi dia dah tetapkan dekat pendirian dia. Dia balik kerja ni untuk hari yang ketiga ni, dia kena tanya kawan-kawan dia yang satu rumah, kenapa, apakah peristiwa dekat bilik ni. Jadi hari ketiga pun dia balik kerja awal, lebih kurang pukul 5-6 petang. Lepas tu dia jumpa dengan budak rumah dia. Dia beritahu malam pertama ada pakcik gula-gula datang. Malam kedua dia rasa gelisah, asyik terbangun tidur. Dia kata ada tak peristiwa misteri dekat bilik tu. Rupanya yang sewa rumah sama-sama dengan dia adalah budak-budak yang masih lagi baru duduk rumah tu. Baru 2-3 bulan. Ni kata baru duduk sebulan, yang budak ni kata baru duduk 3 bulan. Dan budak-budak ni beritahu, budak-budak rumah Apple beritahu, bukan bilik Apple aja yang ada macam tu. Dia kata semua bilik pun mengalami gangguan yang sama. Jadi dia orang berpakat-pakat tidur dekat ruang tamu. Bilik tu digunakan untuk letak barang. Bila maghrib terus dia orang duduk dekat bawah, sebab rumah tu 2 tingkat tau. Dia orang terus duduk kat bawah, dia orang dah tak berani naik atas, dan ramai-ramai je lah habiskan aktiviti dekat bawah sama-sama. Dan start malam ketiga sampailah malam-malam seterusnya, Apple heret tilam dia pergi ruang tamu, join kawan-kawan dia yang lain. Sejak daripada tu, tak ada siapa tidur dekat dalam bilik. Semuanya tidur dekat ruang tamu. Jadi siapa-siapa daripada ahli-ahli rumah tu yang tengok video abang,
bolehlah komen-komen kat bawah. Nanti kan kata adalah yang kata abang ni create cerita. Jadi kurang-kurang kalau ada saksi mata ni kan bagus juga kan. Jadi bolehlah komen-komen kat bawah tentang peristiwa. Siapa-siapa yang tahu tentang rumah tu yang terletak dekat Port Klang, rumah 2 tingkat, taman perumahan, tapi tak diberitahu pada abang apakah nama taman perumahan tu. Korang rasa pelik tak malam ni? Kowe abang tak bertukar warna, masih lagi warna biru, maksudnya tak ada apa-apa gangguan dari segi bau. Dan yang pelik yang kedua adalah tak ada langsung bunyi anjing. Sunyi lain macam lah. Jam menunjukkan pukul 1 suku sekarang ni. Ni abang baru nak masuk cerita yang ketiga. Okey, kita teruskan je lah. Cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2012, dialami oleh 3 orang budak lelaki. Dan yang cerita kat abang ni bukanlah ketiga-tiga orang budak lelaki ni, tapi adalah makwa bekas salah seorang daripada, berbelit ayat abang, bekas makwa daripada salah seorang daripada 3 orang budak lelaki ni. Bekas makwa dia lah punya cerita ni. Dia cerita kat abang tentang pengalaman 3 orang lelaki yang berjumpa dengan makhluk alam sebelah secara tak sengaja. Okey, 3 orang lelaki ni, budak lelaki ni belajar dekat satu politeknik dekat Melaka. Tapi tak diberitahu kepada abang politeknik yang mana, sebab kat Melaka ni ada 2-3 politeknik. Abang duduk Melaka kan, jadi setahu abang macam tu lah. Jadi 3 orang ni sahabat baik sebabnya ketiga-tiganya datang daripada negeri yang sama, iaitu negeri Kelantan. Walaupun diorang berasal daripada negeri Kelantan, tapi ketiga-tiganya ni berasal daripada daerah-daerah yang berlainan. Daripada 3 orang sahabat ni, salah seorangnya ada kereta. Kereta tu bapak dia bagi, hadiahkan. Senanglah dia nak balik kampung, senanglah dia nak buat pergi kelas. Jadi kereta ni juga yang digunakan oleh 3 orang sahabat ni untuk pergi kelas ataupun pergi ke mana-mana sewaktu hujung minggu. Nak dijadikan cerita pada satu hari, waktu tu cuti semester. Waktu cuti semester, budak-budak semua balik kampung. Termasuk 3 orang budak lelaki ni memang bercadang untuk balik kampung. Tapi malang memang tak berbau sepanjang jalan. Sebabnya sepanjang perjalanan diorang daripada Melaka nak ke Kelantan, banyak kali kereta yang diorang bawa tu naik dia punya temperature, suhu dia naik, enjin panas. Banyak kali. Kalau bawa lebih laju sikit, mulalah enjin panas, terpaksa berhenti tepi jalan dulu. Dan diorang ni balik ke Kelantan pada waktu tu menggunakan jalan lama, bukan jalan highway. Jadi agak lambat sikit lah. Jadi disebabkan itu, terbanyak kali berhenti. Lepas tu pula, walaupun bertolak awal ni, banyak kali berhenti, keadaan kereta rosak. Diorang sampai dekat pintu masuk, iaitu memasuki kawasan negeri Kelantan, tepat jam 12.30 malam. Memang scary Mary. Dalam abang tak sebut perkataan ni. Scary Mary lah kan. Dan sampai pukul 12, kalau tak silap abang, pintu masuk negeri Kelantan, Gua Musang lah kan. Kalau tak silap abang lah, kalau daripada Melaka ni. Abang jarang pula ke Kelantan. Dah lama sejak zaman-zaman COVID ni. Abang dah lama tak ke Kelantan. Rasanya dekat Gua Musang cerita ni. Jadi bila dia masuk dekat kawasan negeri Kelantan tu, dia kata pada waktu tu gelap gila. Satu kenderaan pun tak ada. Memang tak ada. Jalan sunyi. Dia pun pelik kenapa jalan sunyi. Patutnya selalunya memang banyak je bersepah-sepah, lori jalan, kereta jalan, kadang-kadang bas ekspres jalan. 2012 kan, belum COVID lagi waktu tu. Tapi dia tak tahu kenapa pada waktu tu hanya kereta dia je yang ada. Dalam keadaan kiri kanan jalan memang gelap. Tiba-tiba dia nampak ada satu kereta tersadai dekat tepi jalan. Lepas tu ada seorang makcik tu melambai-lambai tangan. Nampak macam orang, bukan macam manusia. Nampak macam orang, bukanlah nampak macam makhluk alam sebelah. Macam orang, makcik menahan-nahan. Dia punya gelang dia adalah sejengkal. Makcik ni hebat ni. Dan disebabkan dia nampak macam orang sebab gelang tu memang banyak. Jadi diorang ni bertiga bercadang untuk tolong makcik ni.
Sebab dia kata memang tak nampak macam makhluk alam sebelah pun, dia kata memang macam orang. Jadi bila dah berhenti dekat belakang kereta makcik tu, diorang bertiga pun dengan tak segan silu, tak takut-takut, diorang pun keluar daripada kereta tu. Tanyalah makcik tu, oh makcik tu bercerita ginilah. Dia kata kereta dia rosak lah atau apa. Jadi ketiga-tiga budak ni pun pergilah tengok keadaan kereta makcik tu. Memang kereta makcik tu tak boleh start, tapi disebabkan oleh beberapa plug yang longgar, bukannya rosak teruk. Jadi dia beritahu lah makcik ni, Allah jangan risaulah makcik ni rosak sikit je. Lepas tu dia tanyalah makcik, berani pula dekat malam-malam ni tercegat kat sini dengan kereta rosak. Makcik nak gimana? Lepas tu makcik tu cakap dia nak balik Kelantan, kata. Tapi nak tak nak dia kenalah juga drive. Memang dia tak ada anak, tak ada suami, dia seorang-seorang je dia kata. Jadi dia boleh je drive, tak ada masalah. Jadi tiga-tiga orang budak ni lepas betul-betulkan kereta ni, dia orang pun bersalam-salam lah dengan makcik tu. Makcik tu ucapkan terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat sebab betulkan kereta. Jadi selepas betulkan kereta, diorang pun berjalanlah menuju ke arah kereta. Kat sini seramnya. Scary Mary-nya kat sini. Bila belum sempat diorang buka pintu kereta diorang dan masuk, tiba-tiba tergeraklah hati salah seorang daripada mereka bertiga tengok belakang. Nak tengok makcik tu macam mana, dah start enjin kereta ke, dah berjalan ke. Bila dia orang tengok belakang, rupa-rupanya makcik dengan kereta tu tak ada. Waktu tu dia punyalah terjerit. Weh, dia cakap, kau tengok tu makcik tu tak ada. Jadi dua orang kawan dia paling ke belakang, tengok. Memang makcik tu tak ada, kereta tu tak ada. Mustahil makcik dengan kereta tu start engine, zoom, terus terbang. Tak ada. Mestilah ada bunyi-bunyi kereta start engine, adalah bunyi kereta macam nak dihidupkan lah macam tu. Tapi tak ada. Hilang terus dia makcik tu. Cepat-cepat tiga-tiga orang budak ni masuk dalam kereta, nyalakan enjin kereta, sambil tu tergelak-gelak dia orang. Tak sangka malam ni dia orang kena kacau. Sebenarnya dia orang tak pernah ada pengalaman kena kacau. Pernah juga balik Kelantan sepanjang diorang belajar dekat Melaka ni, tapi inilah pertama kali dia kena kacau. Tapi diorang kata mujuk yang kacau diorang tu adalah dalam bentuk manusia yang sempurna. Bukannya terpatah tangan, terpatah kepala, terpatah yang dalam bentuk yang menakutkan. Tapi memang makcik. Cuma dia kata gelang makcik tu sejengkal banyaknya. Jadi itu adalah pengalaman dia. Mereka bertiga diceritakan oleh bekas makwa salah seorang daripada tiga orang budak lelaki ni. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan cerita-cerita yang abang sampaikan. Walaupun kalian semua tahu ini bukanlah pengalaman abang. Boleh tak kalau abang nak bagi satu bonus? Abang bukan nak cerita ni bonus. Dulu kan kat kampung, sebenarnya benda ni macam sensitif jugalah. Kebanyakan daripada kalian semua memang tahu abang berasal daripada mana kan. Dekat kampung abang dulu ada satu peristiwa tau. Ada seorang budak hilang. Lepas tu kalau tak silap abang, yang cerita kat abang ni adalah mak abang. Budak tu hilang waktu dia tengah main dekat kawasan kubur. Tengah-tengah dia orang main, abang cuba nak ingatkan balik cerita tu. Tengah-tengah dia orang main, tiba-tiba salah seorang daripada dia orang nampak ada lembu putih. Dan betul dia pun cakap dengan kawan-kawan dia, weh jomlah kita pergi cari lembu putih tu. Oh, nampak lembu putih tu cantik. Kawan-kawan dia tak ikut, tapi budak tu pergi cari, katanya nak cari lembu putih. Dan sejak daripada budak tu hilang, dan banyaklah polis-polis cari kan, cuba buat pencarian. Dan cerita ni tamat bila mak bapak kepada budak yang hilang tu panggil seorang tu imam lah. Tu imam tu buat cuba cari budak tu. Dan mengikut apa yang tu imam tu dapat faham, budak tu memang dah termasuk dekat alam sebelah, dan budak tu akan kembali semula ke dunia bila dia berumur 21 tahun. Nanti abang buat sambungan dia. Tak nak lah, buat sikit-sikit je lah. Ini abang sebab abang tak boleh nak teruskan sebab
yang seterusnya ceritanya agak menarik. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sangat-sangat pada semua yang keluarga besar Josie Penglipur Lara yang dah beli biskut dan juga t-shirt. InsyaAllah t-shirt akan sampai walaupun lambat sikit, sebabnya order yang dapat memang banyak sangat. Alhamdulillah banyaknya. Jadi dia menyebabkan adik-adik abang yang uruskan t-shirt tu agak kalang kabut sikit. Okey, sebab maklumlah kita orang ni bukanlah ahli perniagaan yang besar kan. Ini baru bermulalah untuk ceburkan diri dalam bidang perniagaan kecil-kecilan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.